Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul Rang Undang-Undang Perbekalan 2017 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Sila Menteri Pengangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada 16 orang ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan 2017 yang menyentuh perkara-perkara di bawah bidang tugas Kementerian Pengangkutan. Terima kasih atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat terhadap kementerian ini. Bagi menjawab isu-isu dan pertanyaan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, pertamanya saya ingin menyentuh berkenaan isu lapangan terbang Kulim dan utara Semenanjung Malaysia. Yang berhormat Alustar dan Yang berhormat Taiping masing-masing telah membangkitkan mengenai status cadangan pembinaan lapangan terbang Kulim dan cadangan pembinaan lapangan terbang baru di utara Semenanjung Malaysia. Untuk makluman Yang berhormat Alustar dan Yang berhormat Taiping, buat masa ini cadangan tersebut masih dalam pertimbangan kerajaan dan tiada sebarang keputusan mengenainya dibuat. Seterusnya, Yang berhormat Kinabatangan dalam perbahasan telah mempersoalkan kaedah pemeriksaan keselamatan. Yang berhormat Kinabatangan tak ada, saya jawab bertulis. Seterusnya, Yang berhormat Limbang telah membangkitkan mengenai kejadian kemudahan kerusi roda yang tidak disediakan. Tan Sri Speaker. Sikit. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Dalam perbahasan saya ada menyebut tentang lapangan terbang Sultan Ismail Putra Kota Baru. Tapi tidak dijawab mengenai peruntukan yang sepatutnya dibelanjakan tahun ini tetapi tidak dibuat apa-apa. Untuk Menteri, lapangan terbang Sultan Ismail Putra adalah yang terpendek berbanding dengan 4 lagi lapangan terbang Terengganu, Kuantan, Sultan Abdul Halim dan sebagainya. Tetapi berbandingan penumpang di Kota Baru melangkau kepada 2 juta lebih penumpang setahun berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi dengan terbaru kejadian tergelincirnya pesawat Air Asia, itu menunjukkan bahawa kelebaran lapangan terbang dan juga perlu disegerakan. Jadi saya rasa pihak kementerian perlu mendahulukan lapangan terbang Sultan Ismail Putra dalam list. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, mengenai lapangan terbang Kota Baru memang dalam perancangan kementerian untuk diperbesarkan terminal dan mengenai kegelinciran pesawat Air Asia itu bukan kerana runway ataupun landasan, tapi adalah masalah teknikal sini. Yang berhormat Limbang telah membangkitkan perkara kerusi roda. Untuk makluman Yang Limbang, perkhidmatan kerusi roda untuk penumpang adalah di bawah tanggungjawab syarikat penerbangan. Untuk mendapatkan perkhidmatan ini, penumpang boleh menempah semasa pembelian tiket atau check-in semasa check-in dilakukan. Untuk permintaan last minute juga boleh dilakukan di kaunter syarikat penerbangan. Walau bagaimanapun pihak MHB, Malaysia Airport, ada menyediakan perkhidmatan kerusi roda untuk orang ramai atau bagi penumpang yang tidak disediakan oleh syarikat penerbangan. Perkhidmatan kerusi roda boleh didapati di kaunter penerangan MHB yang terdapat di beberapa lokasi di KLIA dan KLIA 2. Setakat ini, bilangan mencukupi untuk menampung keperluan orang ramai atau penumpang yang tidak mendapat perkhidmatan dari syarikat penerbangan. Ketika waktu kecemasan, terdapat telefon talian terus ataupun hotline MHB yang terletak di Winggate KLIA untuk berhubung terus dengan telefonis MHB untuk sebarang bantuan segera. Di bawah satu program Total Airport Experience, beberapa langkah penambahbaikan dilakukan dalam perkhidmatan kerusi roda
akan dilakukan dalam perkhidmatan kursi roda dan bagi akan diperkemaskan dan dipertingkatkan. Seterusnya, Speaker, mohon celah. Terima kasih Yang di-Pertua Tan Sri Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Apa yang dimaksudkan oleh semasa bahas tempoh hari ialah tentang apabila terjadinya emergency di mana gate kita B11 A11. This is very far. Jauh Jadi ini perkara ni terjadi apabila dalam keadaan sihat semena-mena something happen. Di situlah experience ini dialami dan saya masa tu untuk mendapatkan bantuan untuk anak yang sakit ini terpaksa baring tempat priority seat dekat one of the gate. Minta bagi kata ini hanya untuk VVIP sahaja dalam keadaan orang sakit. Satu. Kedua, nak minta kepada wheelchair di telefon kepada klinik KLIA. Mereka mengatakan ini mau 1 jam lebih. Jadi saya melihat bukan apa. Cadangan kita ialah antara dua gate ni, antara yang jauh-jauh ni mungkin in the middle. Dalam keadaannya bukan memerlukan tempahan yang suddenly lah, yang mengejut. Itulah yang dimaksudkan di sini. Supaya ini lebih mesra lah. Dan keduanya ialah tentang airline ni tadi. Apabila terjadi perkara ini, kita telah cuba dengan salah seorang pegawai MAB untuk mendapatkan 5 buah wheelchair yang sedang melintas. Soalan pertama daripada yang membawa wheelchair ni ialah, anak ni naik airline mana? Naik MAS. Oh, kami Malindo. Tak boleh. Kami tak boleh bagi. Walaupun dalam keadaan emergency, nanti bos kami marah. Jadi kita minta kepada MAB supaya melihat perkara dalam keadaan emergency tak kira airline siapa. It was very bad experience, Menteri. Terima kasih, Tan Sri. terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Tan Sri Yang di-Pertua, saya telah meminta MASB untuk membuat persediaan ataupun penyediaan wheelchair di kedua-dua hujung gate ini. Dan pihak MASB telah respon dengan positif dan ini ekoran daripada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Yang Berhormat Limbang, dan perkara ini akan diadres dengan sebaiknya. Seterusnya, berhubung mengenai Malaysia Airlines, Yang Berhormat Bintulu telah memohon penjelasan mengapa MAB memberhentikan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Paris, Amsterdam, Turki, Jerman dan Dubai. Untuk makluman Yang Berhormat Bintulu, kerajaan sentiasa menggalakkan syarikat penerbangan Malaysia seperti Malaysia Airlines Berhad ataupun MAB untuk mengekalkan perkhidmatan penerbangan ke destinasi antarabangsa. Walau bagaimanapun disebabkan kerugian yang tinggi yang dicatatkan dalam menyediakan perkhidmatan penerbangan ke destinasi-destinasi seperti Paris telah menyebabkan MAB terpaksa telah mencatat kerugian. Jadi MAB terpaksa menggantung perkhidmatan penerbangan tersebut. Tindakan MAB menggantung beberapa laluan penerbangan ke beberapa destinasi antarabangsa adalah merupakan satu keputusan komersial ataupun dengan izin commercial decision syarikat penerbangan tersebut yang ditentukan berdasarkan kepada commercial viability sesuatu laluan. Betul. Boleh jalan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tadi saya dengar ucapan. Saya nak minta penjelasan itu MAB atau MAS. Sebab MAB tidak mengurus flight MAS. Tadi pengatur. Sila bagi penjelasan. Tan Sri Yang betul. MAB ni merupakan singkatan daripada Malaysian Airlines Berhad. Jadi setelah membuat penstrukturan semula, MAS hari ini di bawah syarikat Malaysian Airlines Berhad. Ianya MAS lah, MAS. Jadi tindakan ini adalah tindakan commercial decision
dan adalah menjadi dasar kerajaan untuk menghormati keputusan yang dibuat oleh syarikat-syarikat penerbangan untuk merasionalisasikan laluan penerbangan yang dibuat atas keputusan komersial syarikat penerbangan. Yang Berhormat Bintulu dalam perbahasan turut membangkitkan mengenai pihak MAB ataupun MAS yang melakukan semakan tiket. Pohon penjelasan yang Bapak Menteri berkaitan dengan kawan saya Bintulu itu, iaitu yang Menteri telah sebutkan tadi bahawa MAS telah tidak lagi mengadakan perkhidmatan ke Paris, ke Amsterdam, mungkin ke Istanbul, dan alasan yang Menteri berikan Tan Sri Yang Dipertua ialah komersial. Sudah tentu komersial. Yang dapat datang ke Kuala Lumpur Turkish Airlines pun komersial juga. Jadi kenapakah commercial Turkish Airlines itu lebih baik daripada commercial consideration Malaysia Airlines kita? Jadi tak boleh jawab ya itu sebab komersial. Memang kita tahu kena rugi kalau untung, lagilah tak menasabah diperhentikan. Kenapa kita rugi? Kenapa Turkish Airlines boleh adakan bukan sahaja tiap-tiap hari sekarang ini, lebih daripada 7 perkhidmatan tiap-tiap minggu ke Kuala Lumpur, direct kepada Istanbul sebagai contoh. Terima kasih, Tan Sri. Menteri bersekali, Menteri. Okey. Terima kasih, Tan Sri. Menteri, saya ingin mengimbau kembali sejarah MAS ni. Semenjak daripada Datuk Seri Jala membuatkan konsep dasar untuk menjual harta-harta emas ini dan meletakkan dia sebagai hasil pendapatan. Dan akhirnya berlakulah dasar itu berterusan pada hari ini. Dan menyedihkan kita ialah apabila MAB telah pun merangka satu kerangka untuk membatalkan penerbangan luar negara dan membuang pekerja yang disifatkan sebagai tidak mendatangkan pulangan pendapatan. Namun yang jelas ialah bila berlakunya demikian, mana hasil tambahan yang kita nak dapat? Sedangkan kita dah pun tutup penerbangan kita di luar sana kecuali di UK. Dan juga memberikan kesan kepada kita apakah berlaku kepada pesawat-pesawat yang ada selebihnya itu. Jadi saya menampakkan bahawa dalam suasana yang diambil oleh MAB, oleh jawatankuasa ini, termasuk juga menggajikan pekerja-pekerja asing dengan gaji yang lumayan, Tan Sri. Jutaan diberikan. Dan tidak adakah pekerja tempatan yang boleh menjadi pemantau ataupun menjadi pengurusan yang lebih baik daripada apa yang sebelum ini. Dan saya ingin mendapat penjelasan daripada Menteri, apakah tindakan sebegini boleh menaikkan kembali imej integriti MAS itu sendiri yang diletakkan sebagai penerbangan yang salah satu terbaik dalam dunia. Dan kalau ini dilakukan, untung pun tidak, penerbang pun tidak, mana mungkin kita dapat bersaing dengan penerbangan-penerbangan yang lain. Mohon penjelasan Timbalan Menteri. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, Menteri kalau boleh. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Bolehkah dia jawab sama saya? Kasih dia jawab habis dulu, saya baru tahu apa matanya. Ini kong kali kong itu apa bahasan pun tidak masuk. Bintulu. Dia jawab Bintulu, saya kasih peluang lah, saya habis dulu. Ini semua mau minta publicity kong kali kong. Saya belum tanya soalan, Bintulu sudah tahu apa yang saya nak tanya. Boleh tak Tan Sri Yang Dipertua? Boleh saya Tanya sama Menteri dulu. Menteri boleh tak? Ya, saya nak tarik. jawab. Saya jawab daripada Tumpat, Nanti, Wabi Tumpat dan Wabi Kuala Lengan. Tan Sri Yang Dipertua, mengenai syarikat Turkish Airlines, dia mempunyai bisnes model yang berbeza kerana Turkish Airlines penumpang dia melalui transit di Istanbul. Sedangkan Malaysia, kita tidak ada transit di mana-mana tetapi direct flight. Direct flight ke destinasi di Eropah. Jadi itu model dia berbeza. Kemudian mengenai Kuala Langat, saya... Maaf, Tan Sri, Datuk, ini tak betul jawapan itu. Bukankah kita menjadikan Kuala Lumpur ni hub dan transit center untuk orang yang naik MAS katakan daripada Istanbul nak ke Sydney, datang singgah Kuala Lumpur MAS akan bawa mereka ke Sydney, ke Melbourne, ke mana-mana. Itu konsep yang sama, Datuk Yang Dipertua. Saya ingat jawapan tak berapa betul daripada Menteri. Menteri, saya... Ya, Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, stampin kalau boleh, soalan yang berkenaan. Nanti. Saya mengenai YB Tumpat. YB Tumpat kena faham. Kalau kita tadi ke Paris,
kita direct flight. Tetapi untuk passenger daripada Paris naik Turkish Airlines, dia berhenti di Istanbul, baru dia ada ada sekali berhenti. Dan sekali berhenti ni dia boleh mendapat penumpang daripada beberapa destinasi di Eropah dan dia kumpulkan di Istanbul. Kita tidak boleh buat begitu kerana kita tidak ada freedom right untuk di negara-negara ini. Jadi kita tertaluk kepada traffic right di Eropah. Ya, Jadi, ada dua yang bangun, mengenai- Yang Berhormat. Tiga yang bangun, Yang Berhormat Bentulu. Mengenai Kuala Langat, Ya. mengenai Kuala Langat, isu yang dibangkitkan berkaitan urus takbir pengurusan MAB ni, itu tidak di bawah kawalan Kementerian Pengangkutan, tetapi di bawah kawalan MOF, Kementerian Keuangan, kerana MS ni adalah milik Hazanah. Ya, Bintulu. Ya, Datuk, sila. terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri, apa tadi you beri jawapan, kata kita whether tarif flight kah, stopover kah, ini commercial flight. Macam contoh tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri kata, tarif flight daripada Kuala Lumpur pergi Paris, Paris datang balik bukan begitu senang, ataupun passenger naik itu flight tidak berapa seronok. Tadi saya mau tanya, daripada dulu zaman yang lama, MS kerugian bukan pasal ini, sektor ini semua. Pasal kita membaziakan banyak peruntukan. Okey. Sampai hari ini kita belum lagi dapat satu siasatan ataupun the root of the problems dengan izin. Kita belum dapat lagi. Kita cuma buat kong kali kong, kita suka hati saja. Potong sini urut, potong sana urut macam Dubai. Dubai punya American Airlines boleh sampai Malaysia, Malaysia bawa pergi Dubai, Dubai transit lagi 3 jam, 5 jam, 6 jam pergi international flight. Kita pun boleh, Malaysia pun boleh pergi Dubai, Dubai transit. Kita zaman lama, kita ada Malaysia Airlines punya office di Dubai. Janganlah kita bagi excuses. Kalau kita belum dapat lagi pakar memegang ini CEO, kita beritahu rakyat semua, kita dalam masa cari. Tadi itu hari saya sudah bagi contoh, Singapore Airline CEO daripada Malaysia dulu. Kenapa kita Malaysia Airline boleh pegang Singapore Airline, tidak boleh pegang Malaysia Airline? Kita jangan bagi macam-macam alasan. Kalau sampai begini, punya mindset sampai bila-bila masa Malaysia Airline punya masalah tak boleh selesai. Sekarang kita cuma tengok, kita cut off international flight, domestic flight semua FA naik habis-habisan. Macam Bintulu. Okey. FA naik, nampak AirAsia turun, dia terpaksa turun. Cuma AirAsia tak ada first class ataupun business class. Dia naik suka hati saja. Sampai one trip to Bintulu boleh business class 2,000, 1,900 lebih. Tak ada gila kah? Kita cuba fikir, pulang balik 4,000 oh. 2 jam saja. Pulang balik 4 jam. Kita cuba tengok. Kita mesti melihat macam mana kita boleh jimat peruntukan. Saya pun sudah bagi tahu, CEO memakan daripada orang luar. Satu bulan bayar berapa? Setahun package berapa? Kalau kita domestik berapa? Kalau sini sana jimat sikit, saya rasa Malaysia Airlines boleh dapat dikawal. Kalau tidak bagus, kita kasih tutup itu Malaysia Airlines. Bagilah lain airline jalan. Ataupun kasih merge lah, kasih AirAsia ke siapa ke. Kerjaan memegang itu credential lagi bagus. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Menteri, Kuala Stampin, Selangor. boleh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Stampin. Menteri. Timbalan Menteri, Yang Berhormat, saya amat tertarik apa yang dijawab oleh Menteri di mana destinasi itu dibatalkan. Jadi saya minta kalau boleh beri jawapan secara bertulis
senarai di mana sebelum destinasi itu dibatalkan, apakah cross event capacity? Maksudnya, apakah kapasiti passenger yang diperlukan ya bagi setiap flight, jenis kapal terbang dipakai supaya destinasi itu boleh menjadi suatu keuntungan. Kalau Menteri boleh faham apa yang saya cakap, cross event capacity dan jenis kapal terbang yang digunakan sebelum destinasi itu dibatalkan. Kerana saya rasa seperti Bintulu yang cakap ni, kita amat prihatin kenapakah Malaysia Airlines rugi. Dan soalan kedua, jika destinasi yang dibatalkan itu, bolehkah airline lain, contohnya AirAsia, pergi ke destinasi itu? Bolehkah mereka adakan permit? Bolehkah mereka beroperasi bukan saja di KL Hub, tapi juga di Kuching Hub ataupun ke Kota Kinabalu, ke destinasi yang telah pun dibatalkan dan Mas Airline tidak ada terbang, ataupun destinasi di mana Malaysia Airlines pun ada dan mereka juga boleh mendapatkan permit daripada mana-mana hub di Malaysia, supaya kita adakan competition, barulah ini boleh membawa satu kebaikan kepada rakyat. Dan lastly, saya pun terpaksa bersetuju dengan Bintulu juga. Saya ada satu peluang keemasan pergi ke IPU, dan apabila saya sampai ke Abu Dhabi, tidak nampak Malaysia Airlines. Saya rasa ini sangat membimbangkan kerana Malaysia Airlines ini adalah satu imej negara kita perlu terjaga. Jadi kita perlu tahu kenapakah kita rugi dan kenapakah kita tidak mampu mengadakan lebih banyak flight daripada Malaysia Airlines ke destinasi di mana flight lain, komersial lain, tak ada hal untuk membuat keuntungan. Terima kasih. Ya, Kuala Selangor, Yang Menteri Kuala Selangor, dalam kita mencelah jangan panjang-panjang ya. Sila. Terima kasih Datuk Seri Petua, terima kasih Yang Menteri. Sebenarnya kita sedia maklum, saya salah seorang yang sayangkan MAS, Yang Menteri pun sayangkan MAS. Cuma saya nak tanya, semenjak kita di peringkat kerajaan membuat pelbagai intervensi ya untuk mengembalikan kemenangan MAS, sejauh manakah pendekatan di peringkat kerajaan untuk memastikan sebagaimana yang disebut oleh Bintulu tadi, ya flight-flight yang dibatalkan sebelum ini atas dasar komersial dapat dikembalikan supaya MAS boleh bersaing kembali seperti Emirates dan flight-flight antarabangsa yang lain. Terima kasih Datuk Seri Ketua. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya menjawab sekali YB Bintulu, YB Setampin dan YB Kuala Selangor. Mengenai apa yang dibangkitkan mengenai pengurusan baru di MAS yang telah membuat beberapa langkah-langkah, saya berpandangan oleh kerana ianya satu perstrukturan baru, maka sebaiknya bagi peluang kepada pengurusan baru yang baru kata orang tu setahun jagung untuk dia membuat pemulihan dan seterusnya mencatat keuntungan. Dan selepas pemulihan ini dapat dilaksanakan dan keuntungan dapat dicatat, saya yakin destinasi-destinasi di Eropah akan diusahakan kerana pihak MAS pun sedang merancang untuk membeli pesawat-pesawat yang sesuai untuk penerbangan yang jauh ini. Seterusnya mengenai cross event capacity ini, saya akan menjawab secara bertulis, dan mengenai pembatalan rut-rut oleh MAS ni, memang kita ada 3 syarikat penerbangan daripada Malaysia. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan rut-rut yang telah dibatalkan oleh Malaysia Airlines. Jadi AirAsia memang boleh dapatkan rut-rut yang dibatalkan oleh oleh MAS, dan rut-rut ini sekarang di bawah pengurusan pihak MAFCOM. Tadi Bintulu bangun lagi. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih
Yang berhormat Timbalan Menteri. Yang berhormat Timbalan Menteri. Bukan kita tidak mau bagi peluang sama pengurusan yang baru. Kita tidak boleh terima pengurusan yang baru punya. Pasal kita sampai keliru, kita tak faham. Saya difaham daripada kru-kru dia. Bila saya tanya, dia kata dia orang pun heran. Itu sektor yang terbaik punya semua potong. Paris penuh, Dubai penuh, potong habisan. New York pun penuh, potong. Tinggal lagi apa lagi belum potong saya tak tahu. Mungkin Timbalan Menteri dia belum potong saja. Kita mesti mau ingat, pengurusan kalau dia mau buat Dia Bintulu satu, potong apa ni? potong itu sektor semua dia kasih potong. Wah, sektor yang terbaik punya. Ini Dato' Sri Yanti Petua. Tadi saya sudah sampaikan itu sektor yang terbaik. Pasal semua dia sebelum anda potong. Pasal ni tidak ada Dipatahkan pun sebab, boleh. sebab tiada butiran dan kepala lagi. Okey. Ya. Minta ampun. Tadi kita mesti sepatutnya buat satu comprehensive study. Macam mana nak revise balik. Saya bagi contoh. Macam pergi Bintulu. Semua pakai 737, 800. Kita boleh maintain 737, 400. Kemungkinan kita kata cost tinggi. Tapi kita boleh pergi cari latest punya Airbus kah apa kah diganti. Instead of kita pergi ambil semua saralah 737, 800. Nanti kata oh tidak cukup load lah macam-macam alasan. Macam Malaysia, macam AirAsia. Dia bagi 320. 320. Dia pergi Bintulu, pergi Kuching itu. Flight selalu penuh. Inilah satu restructuring sepatut dikaji. Kita semua seralas 737, 800. Pergi mana semua 800 jalan. Bikin satu dunia kita ketawa. Kita beli Airbus 380. Kata sekarang tidak guna itu aircraft. Kita mau pakai siwa kah, kasih tua kah, apa kah. Kenapa kita tidak boleh nilai Singapore Airlines beli 380 pergi international flight boleh dapat load. Itu Emirates sekarang mari Kuala Lumpur dulu 737, sekarang dua flight 737, sekarang satu flight sudah tukar pergi Airbus 380. So macam mana kita Malaysia tidak mampu? Saya harap yang berhormat Timbalan Menteri, saya harap Kementerian Pengangkutan, Menteri kan Timbalan Menteri, jangan selalu turun pada pakai rekepek, turun spot check, lihat dan faham, cerita sama staf-staf semua dulu, dapat maklumat, jangan kong kali kong semua rekapet turun, memang semua licin punya kita turun, apa pun tidak dapat, semua maklumat yang canggih punya, akhir sekali kita cari rocak macam ni. Setuju ada yang berhormat Timbalan Menteri? Yang Amat Datuk Seri Yang Pertua, mengenai apa yang disebutkan passenger ke Paris penuh, sektor-sektor penuh, saya rasa YB Bintulu mendapat maklumat yang kurang tepatlah, kerana pada dasarnya Yang berhormat Timbalan Menteri, jangan tidak. Kalau tidak, lepas tu saya bawa kita pergi jumpa kita punya kru. Stewardess atau steward. Bagi tahu YB, penuh ke YB, tidak. maklumat Jangan nanti you dapat maklumat tidak betul, keliru satu Taiwan, nanti pemanggang palu sama kita lagi. Jangan cakap tidak betul, tidak dapat. That is the fact. Stamping bangun nanti. Itu penuh. YB, Kalau tiada sekurang-kurang 80%, that is the fact, it law is good. kenyataan Macam mana? Inilah Dato' Sri Yanti Petua. Saya ada marah sikit. Kalau ini macam Timbalan Menteri, kita bagi cadangan. You cakap lagi ini tidak betul, itu tidak betul. Tadi kamu sendiri punya betul. Kalau betul Bukan. macam Malaysia Airlines boleh rugi lagi. kerana Ya, kenyataan betul lah. Yang berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, kerana kenyataan yang kita dapat sektor ke Paris rugi. Jadi apa boleh rugi? Maknanya dia passenger tak penuh lah. Jadi sebab tu dia rugi, sebab tu dia berhenti. Mana ada satu syarikat yang untung dia nak berhenti? Tak logik. Jadi Kalau macam itu yang berhormat Timbalan Menteri, kita pergi flight sharing. Sekarang Emirates apa mau share sama Sabah, Sarawak semua flight sharing. Pergi pasal you mau maintain itu profit, you kasih semua airfare naik harga. Inilah rakyat marah kita. Rakyat kata you mau kasih potong patahkan
Settle luar negara, sekarang ini balik, semua kasih naik harga. Turun harga daripada antarabangsa, you sekarang naik harga domestic flight. You masih milik semua orang Malaysia. You cerita jangan putar balik. Saya cerita jangan kepala keras. Silalah pelajar kita daripada macam mana membaikkan, naik tarafkan kita Malaysia Airlines. Cukuplah kita. Jangan buat macam tu. Timbalan Menteri. Yang Muhammad Datuk Seri. Yang Muhammad Datuk Seri. Dia Yang Muhammad Menteri, jawapan mudah, saya ambil maklum. Untuk makluman, Kalau dia ulas lagi nanti lagi panjang-panjang. untuk makluman YB Yang Berhormat, Satu pandangan yang baik Okey, dan okey. saya ambil maklum. untuk makluman Timbalan speaker yang bijak. Malam Untuk maklum- Syak laluan. Ya, untuk dua yang makluman, bangun, ya. dua yang bangun. Shah Alam dengan Untuk nanti Bacuk. saya nak jawab YB Bintulu. Ya. Walaupun Sila jawab. pihak MAS tidak terbang ke Paris, tetapi sekarang pihak MAS telah membuat code sharing dengan Emirates. Jadi siapa nak terbang melalui MAS pun boleh sampai ke Paris. Jadi dan yang lain-lain nanti saya akan jawab secara bertulis pada Yang Muhammad Bintulu. Ya. Yang Berhormat Sila Menteri. Bacuk. Terima kasih Timbalan Menteri dan Timbalan Yang Dipertua. Saya setiap kali sidang saya pernah bangkitkan isu yang berkaitan dengan hidangan arak dalam kapal terbang MAS international. Dan pandangan untuk menghapuskan hidangan ini disokong oleh ahli-ahli parlimen BN sendiri. Dan pernah satu ketika menteri bagi komitmen supaya membawa perkara ini kepada kabinet. Sampai sekarang saya tak mendapat jawapan apa keputusan kabinet terhadap cadangan ini. Dan kita kena sambung perjuangan yang dibawa oleh Ketua Pramugari MAS Abdul Ghaffar Abu Bakar yang terkorban dalam MH17. Dia yang minta supaya dihapuskan hidangan arak dalam kapal terbang. Dan ini kita boleh lihatlah banyak kes yang berlaku. Bagaimana kes mengamuk dan sebagainya. Dan saya rasa MAS tak perlu kepada hidangan ini untuk orang naik kapal terbang bukan nak minum pun. Dan kita kena raikan juga orang yang di sebelah yang tak minum. Boleh mengganggu privasi dia dan ada kes yang banyak yang berlaku. Saya ingat Yang Berhormat Menteri pun maklum tentang perkara ini dan minta jawapan daripada kabinet yang dijanjikan satu ketika kepada saya dulu. Sekian. Ya, Shah Alam juga bangun. Ya. Sila. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Saya beginilah, saya rasa kes Malaysian Airlines ni dengan dia punya kerugian, dia punya prestasi yang menyebabkan di restructure berkali-kali akhirnya kita tak dapat satu kajian dan satu keputusan dan satu kesimpulan yang katakan tuntas dan mantap ya. Kenapa? Di mana? Siapa yang salah? Ya? Apa puncanya? Ya? Sedangkan kita lihat bahawa Singapore Airlines boleh maju, ya. Kita nampak macam Thai Airways boleh maju, ya. Tapi Malaysia Airlines yang daripada dulu asalnya samalah dengan Malaysian Singapore Airlines, kita menghadapi masalah demi masalah, kena buat restructuring demi restructuring, dan akhirnya negara yang rugi, kaki tangan rakyat ya, yang kena buang kerja dan sebagainya, tetapi kita tak tahu siapa dan di mana salahnya ya. So saya macam mana nak katalah, saya amat mengharapkanlah ya bahawa satu kajian dan satu ketelusan yang sebenar ya dapat dikemukakan. Where did we go wrong ya, dengan izin Dr. Speaker ya? Where did we go wrong ya? Mana silap kita ya? Kenapa orang lain boleh maju, kenapa kita tak boleh ya? Apa yang dasar-dasar dan pendekatan yang telah kita guna pakai yang menyebabkan akhirnya kita terpaksa tutup sektor-sektor yang orang lain boleh buat untung ya? Ini yang kita nak tahu ya. Adakah
cara costing kita, makanan kita, ya, catering kita, maintenance kita, transport kita dan sebagainya, semua kos dia terlalu tinggi, ya, banding dengan apa yang sepatutnya. Dan kalau ianya itu di antara sebabnya, maka mengapa keadaan begitu yang berlaku? Saya rasa kalau boleh kita mintalah Timbalan Menteri dan pihak kerajaan memberikan satu laporan, penjelasan yang jelas supaya kita semua boleh menentukan masa depan yang lebih cemerlang. Terima kasih. Yang Berhormat, kalau boleh sedikit. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik kepada soalan yang daripada Yang Berhormat Bacok dan juga Yang Berhormat Shah Alam, kerana saya pernah bangkitkan soalan ini tapi tak dijawab, iaitu pasal makanan, hidangan di Malaysia Airlines. Sering kita dengar bahawa mungkin kita salahkan tak cukup kapasiti, barulah kita rugi terhadap destinasi yang kita katakan tadi. Tapi mungkin ada isu yang lain. Jadi soalan saya nak tanya, berapakah jumlah yang kita bayar terhadap hidangan di dalam MAS? Dan apakah dia punya business model? Amount yang kita bayar kepada Ibrahim Catering, setiap paket kacang, setiap hidangan makanan dan minuman yang kita bagikan, yang kita bayar kepada Ibrahim Catering bagi setiap flight. Dan macam mana dia punya sistem model? Mungkinkah itu salah satu isu juga, kenaikan kos yang mengakibatkan kerugian? Kerana kita boleh nampak bahawa terdapat banyak low cost airline, mereka boleh buat duit kerana passenger pre-book makanan. Dan makanan itu pun murah. That can be another cost. Kerana kalau kita bawa makanan yang begitu banyak dalam kapal terbang, berat. Kalau berat, perlukan minyak. Terutamanya kalau kita bawa champagne yang alcohol drink yang tak pernah digunakan dalam kapal terbang. Begitu berat. Dan itu perlukan minyak. Terutamanya sekali kalau you terbang ke Paris, destinasi yang jauh. Jadi minyak yang digunakan itu disia-siakan dan kos naik. Jadi berapa duit yang kita bayar kepada Ibrahim Catering secara terperinci, kalau boleh jawapan bertulis, dan macam mana bisnes model itu? Terima kasih. Ya, Kota Datuk Seri Yang Dipertua. boleh. Di Sabak Kota Tinggi. Boleh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, saya nak sentuh sikit masih mengenai Enrich. Saya faham bahawa airline industri satu industri yang amat kompetitif. Sebab kata pepatah lebih mudah beli kapal terbang daripada nak maintain kapal terbang. Jadi entry barrier ini pun rendah, menyebabkan persaingan yang begitu hebat sekali. Banyak airline besar di Amerika pun masalah. Jadi saya nak tanya, tapi satu sudut, Enrich ni. Enrich adalah satu tool yang MAS guna untuk memberikan loyalty program kepada mereka-mereka yang naik. Tapi cuma masalah saya dapat banyak komplain dan saya sendiri pun dapat rasakan. Enrich ni ada sikit masalah di segi PR ataupun communication dengan customer. Di mana banyak complication yang berlaku bila orang nak redeem contohnya atau nak bertanya, walaupun ada komputer tapi tidak sebagaimana yang diwar-warkan. Jadi saya minta ke Menteri tengok kalau boleh program marriage ni sama ada dibuat baik atau scrap altogether supaya dia memberi kepuasan pada pelanggan. Terima kasih. Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, mengenai soalan yang dibangkitkan oleh Bacok Shah Alam Setampin, perkara-perkara ini adalah berkaitan dengan pengurusan urus tadbir MAS. Jadi saya akan, oleh kerana ianya di bawah Hazanah, saya akan minta MUF untuk membuat jawapan bertulislah. Mengenai Kota Tinggi, ahli yang Kota Tinggi mengenai Enrich. Enrich adalah satu kata orang tu sistem galakan, dan dianya merupakan satu kata orang tu unit untuk membuat loyalty program. Dan dalam program ni saya mengambil maklum dan akan maklumkan pada pihak Enrich. Terima kasih. Seterusnya, Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh Yang Berhormat Sandakan yang telah memohon supaya kerajaan mempertimbangkan untuk menaik taraf landasan
dan sistem pengangkutan. Saya tanya punya Malaysia Airport tak jawab pun. Saya ada sentuh itu Malaysia Airport punya isu itu. Charge itu semua itu. Charge John. Airport charge, airport tax. Itu semua saya ada. Saya ada tanya itu itu perbahasan saya ada sentuh. Tak jawab pun. Sama itu maintenance pun tak jawab pun. Yang Berhormat. Okey, Yang Berhormat Menteri, boleh saya tanya? ya. Daripada Alostar. Yang Berhormat Menteri tadi, terima kasih Yang di-Pertua. Saya difahamkan tadi soalan saya semasa perbahasan mengenai Kulim Airport telah pun tidak dijawab sebab saya tak ada di dalam Dewan tadi. Minta maaf. Tak dijawab bukan? Sudah jawab mula-mula tadi. Sudah jawab. Kalau boleh Yang di-Pertua Menteri boleh ringkaskan jawapan tu sekali lagi Tak sekiranya boleh boleh. macam tu, Yang Berhormat. Tak boleh macam tu. Okey, mengenai walaupun dalam jawapan saya tak ada, tetapi mengenai airport tax tadi, service charge, untuk makluman pihak kerajaan ada membuat operating agreement dengan PMHB di mana agreement ni pada 2009 dan sepatutnya dalam agreement ni setiap 5 tahun perlu ada review. Tetapi sepatutnya 2014 perlu ada review tentang kadar PAC, tetapi telah ditangguhkan sehingga 1 Januari inilah. Dan 1 Januari ini PAC ini telah dirumuskan oleh pihak MAFCOM yang mana PAC akan dinaikkan untuk antarabangsa. Untuk antarabangsa 73 ringgit, tetapi untuk ASEAN telah diturunkan daripada 65 ringgit kepada 35 ringgit, dan ini telah memberi kemudahan kepada pelancong-pelancong ataupun Mesti naik juga. ASEAN kerana ianya lebih murah. So, Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri, kita boleh lihat domestic flight kita naik juga. Jangan kata tidak naik. Tadi saya bukan menghalang naik. Walaupun PMB sebagai shareholder, kita kalau 5 tahun review, kita mesti mau lihat sekarang keadaan 5 tahun ini. Sekarang kita ekonomi kekawatan sedunia. Kita macam mana boleh bantu rakyat? Rakyat sekarang suara kata, kalau kerajaan pun tidak boleh bantu, macam mana boleh lagi minta lain orang bantu? Kita boleh naik. Naik jangan begitu banyak. Naiklah sikit-sikit dulu, pelan-pelan. Kasih rakyat semua adjust dia punya poket dulu. Kalau dia punya poket tidak dapat, tidak mampu, macam mana dia tidak jadi gila? Dia memang jadi gila. Janganlah kita kepala terus mindset, berapa saya mesti mau berapa. Saya rasa PMB sebagai satu korporat yang begitu mewah, dia boleh juga mempertimbangkan CSR untuk rakyat. Pada masa yang sama, kita boleh loading sama dia, nanti kemudian ekonomi yang baik, barulah kita naik lagi. Ataupun macam mana cara terbaik untuk mengawal kita rakyat sekarang begitu susah. Janganlah kasih pemangkam buat lagu, hari-hari nyanyi, minyak naik, ini naik, semua naik, barang semua naik. Nanti rakyat semua panas hati sama kita. Setuju tak, Dato' Seri Yang di-Pertua? Datuk Seri Yang di-Pertua, sebenarnya yang naik ni peringkat internasional. Saya sebutkan tadi, even untuk peringkat ASEAN, kita turunkan. Dan untuk domestik, kita tidak begitu ketara, kerana dianya masih rendah lagi. Jadi untuk makluman, kita punya PAC masih rendah berbanding dengan Singapura, berbanding dengan Hong Kong, dan dianya masih lebih rendah daripada banyak airport-airport di peringkat antarabangsa.
Jadi dan ianya Datuk Yang di-Pertua, kita yang Datuk Sri, dan bergabung. ini antarabangsa Jangan ni kita bergabung sama Singapura sama Hong Kong. Singapura sama Hong Kong punya airport punya perkhidmatan macam mana? Kita punya airport perkhidmatan macam mana? Janganlah sentuh lagi jauh sangat, nanti malu kita sendiri. Ya, kita dah sentuh macam mana boleh naik taraf bagi perkhidmatan terbaik kasih rakyat. Kita sekarang nampak Malaysia Airport, kita tengok. Tidak berminat bagi satu cara yang terbaik perkhidmatan kepada pelancong-pelancong ataupun kita orang tempatan. Dia semua berminat, semua berkeliling buat shopping mall saja. Mall lalu pun susah, jalan pun susah. Kita tengok Singapura sama Hong Kong. Berapa luas tiamnya itu lolong bagi orang jalan. Janganlah compare sampai Singapura sampai Hong Kong. Compare dulu kita diri sendiri dulu. Nanti dia orang compare lagi Amerika lagi kita pening. Ya Muhammad. Ya Muhammad Datuk Sri, untuk makluman. Boleh sambung. Boleh. Ya. Bagi rehat dulu, ajak Yang Muhammad Bintulu minum teh. Jelaskan dia elok-elok. Yang Muhammad, kita tangguhkan persidangan kita sehingga jam 2.30 petang.